naik lah. Tap-tap skrin lagi, share-share lagi korang, share banyak-banyak. Tak berani lah kan. Saya tak rasa juga orang-orang diorang ni berani naik. Tolong untuk jemput Haji Hadi, saya sokong. Tolong jemput Singa PAS. Merangkap MB Kelantan. Sebab sekarang ni kita nak upas berkenaan dengan dakwaan MB Kelantan yang dua don yang dibenangi di Kelantan itu melawan Islam. Katanya adakah benar begitu? Kan? Jadi kita tunggu lah siapa yang berani nak naik bertanya soalan kepada kepada Datuk Dr. Mujahid. Saya sebenarnya Datuk Dr. Mujahid pun petang tadi baru confirm nak naik live ni. Saya alu-alukan lah. Sebenarnya kita bukan nak bergaduh, kita nak berdiskusi. Menentang perjuangan Islam. Apa itu menentang perjuangan Islam? Jemputlah mama ke apa ke, boleh je. Okey, baik. Datuk dah masuk. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Okey, tapi orangnya tak nampak lagi, Datuk? Okey, saya dah buat kamera. Kejap nanti Datuk buka. Patut ada tu. Ada. Belum. Dapat Belum nampak. Saya boleh lagi. nampak. Dapat. Tapi kami tak nampak lagi lah. Yang ni saya nampak. Tapi saya tak nampak Datuk. Orang bawah nampak Datuk tak? Cuba respon sikit. Belum lah Datuk? Tak nampak. Orang bawah tak nampak lagi. Belum lagi. Okey, Datuk saya dah. Kejap. Dah okey. Saya dah nampak yang ni dah. Datuk memang nampak saya tak nampak Datuk. Datuk tak buka kamera Datuk. Saya tak buka dah. Saya dah buka dah kamera. Ni kamera off. Turn on kamera. Turn on. Saya dah turn on dah. Kamera saya sudah di turn on kan. Alhamdulillah. Tapi kan semua orang tak nampak Datuk. Wow. Datuk, jap. Okey, kejap Mungkin lag ke dekat Datuk yang tapi Datuk biasa dah naik kan live. Okey, kenapa Saya pelik juga ni, kenapa masih tak boleh lagi? Lag. Oh, Datuk lag kot. Line Datuk kurang orang kat bawah semua kata tak ada. Datuk tekan lambang yang macam recording tu kan? Ya, gambar kamera tu. Yes. Saya sudah tekan. Dan saya sedang bercakap sekarang ni, gambar saya dah keluar dekat saya punya handphone ni. Okey. Orang kat sini kata tak ada. Saya cuba besarkan Datuk, tengok kok terbuka. Tak ada juga. Okey, tak apalah, sebab sementara tu mungkin nanti line kot tak berapa nak steady. Baik Datuk. Okey, kita teruskan kepada perbincangan kita lah Okey. Terima kasih Datuk sebab approach saya. Saya sebenarnya mencari-cari orang yang nak ulas berkenaan dengan apa isu-isu semasa yang dijaja-jaja oleh walaun PAS ini Datuk, terutamanya berkenaan dengan satu statement yang dikeluarkan oleh Menteri Besar PAS yang baru yang dikenali sebagai Sudin Chopong tu. Okey, dia mengatakan dua don yang dimenangi oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional di Kelantan itu, dia kata inilah contohnya don-don rakyat-rakyat yang melawan Islam. Dia labelkan rakyat Kelantan yang menyokong Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang juga
salah satunya calon daripada Amanah. Dan sekarang ni kita nampak satu lagi fitnah yang dijaja-jaja mengenai Adun Kota Lama itu, iaitu dia ni komunis. Lepas tu dia berkawan pula dengan dikaitkan dengan Ni Elin, dikaitkan dengan Siti Kasim, kononnya baru nampak Datuk. Lain-lain. Kononnya menentang Islam. Okey, itu soalan kedua saya. Soalan pertama, statement Menteri Besar Kelantan lah dulu, Datuk. Kita mulakan dengan itu. Silakan. Interaksi secara live, isu yang saya telah pun memberi kenyataan, dua kenyataan yang telah saya buat berkenaan dengan kenyataan yang amat berhormat Menteri Besar Kelantan, Datuk Nasaruddin Daud, dan kemudian dia buat balik balas yang apabila dua adun pembangkang minta dia supaya tuntut maaf, dia jawab pula, dia kata tak perlu maaf pada perkara yang tak salah. Dan kemudian dia menyatakan yang dimaksudkan bukan menentang Islam tapi menentang perjuangan Islam. So apa pun dia kata tu, saya nak buat balik balas yang apabila Kejap. Okay, dah. Saya nak mulakan kita punya live malam ini dengan menyatakan pertama adalah sesuatu yang tidak betul untuk menganggap orang lain itu menentang perjuangan Islam ataupun apa yang disifatkan sebagai lawan perjuangan Islam. Sebenarnya lawan perjuangan Islam dengan lawan Islam itu tak ada bezanya ya ni. Sama saja. Dan saya telah jelaskan bahawa Islam itu tertegak di atas dianya diperjuangkan. Walaupun Allah menyatakan fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik yang memelihara dan dia Maha Pengasih atas segala yang kasih. Itu tidak bermakna ayat-ayat lain tidak menyuruh kita berjuang, sebab di dalam ayat Quran yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita supaya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah suruh kita ni menegakkan keadilan, membuat kebaikan, ya, dan kemudian mencegah amar ma'ruf, ya, perkara-perkara yang mungkar. Kemudian Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, serulah kamu ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang berguna. Kemudian Allah SWT dalam konteks jihad, Allah suruh wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, ya, millata abikum Ibrahim, samaitukumul muslimuna min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu alaikum syahida wa takunu syuhada'a 'alan nas. Allah kata kamu kena berjihad di jalan Allah, ya, dengan sebenar-benar jihad, dan kamu telah dipilih untuk membuat kerja-kerja menyampaikan Islam ini, menegakkan Islam. Jadi maknanya dalam Al-Quran bila Allah kata berjuang Islam, bila Allah kata Islam, dia mesti disertai dengan kena diperjuangkan. Kerana jika Waalaikumsalam. Kerana jika tidak diperjuangkan, maka Islam itu tidak ada apa-apa makna, roh dia kosong lah. Tak ada apa yang kita nak bina, nak muamurkan muka bumi, nak bagi rumah Allah hidup, itu semua dimaksudkan dengan perjuangan. Jadi tidak mungkin bila dia kata yang saya maksudkan ialah bukan menentang Islam atau lawan Islam, tetapi yang saya maksudkan ialah menentang atau lawan perjuangan Islam. Itu sebenarnya tidak ada perbezaan, sama aja makna dia tu, ya? Sebab Islam itu tidak tertegak tanpa perjuangan. Jadi yang lebih penting daripada itu, saya mulakan dengan menyatakan apabila dia menganggap dua adun ini, ya, dari Kota Lama dan Galas, satu daripada BN, satu daripada PH dari Amanah, dia jelas sebagai dia kata nak biarkan dua ni saja supaya sebagai tontonan. Hak lawan Islam lagu mana? Hak lawan perjuangan Islam lagu mana? Okey. So dia telah membuat satu pelabelan
yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan nama Islam bahawa dua orang ini adalah mereka yang tidak memperjuangkan Islam. Sedangkan mereka masuk bertanding tu supaya mereka jadi ahli DUN untuk memperjuangkan Islam lah. Menegur, nak bagi keadilan tertegak. Itu bukan pejuang Islam kan nama dia. Kenapa dia kata tidak berjuang Islam? Itu yang satu. Yang kedua, dia menggunakan perkataan laweh. Laweh. Laweh ni saya faham bahasa kita ni lawan lah. Ya? Dan lawan ni dalam bahasa Melayu ni kita faham makna menentang. Lawan ni kita faham maknanya anti. Lawan ni kita faham maknanya menyekat. Lawan ini kita namanya merancang untuk menjatuhkan apa-apa usaha baik. Itu makna lawan. Jadi di dalam Islam, perkataan lawan disebut jikalau dirujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang lawan Islam ni, dia kata lawan perjuangan Islam ni dia kata as-saddu anis sabil. As-saddu yakni menyekat. Makna menyekat laweh lah. Dan Allah SWT mensifatkan orang-orang jahat dari kalangan orang kafir itu sebagai alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Dalam surah Hud ayat 19. Iaitu orang yang menyekat. Laweh lah. Jalan Allah dan dia mengkehendaki jalan itu tidak lurus dan bengkang-bengkok. Kemudian dikaitkan orang yang lawan ni, dia belanja harta benda dia belanja duit ringgit dia untuk menyekat jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillahi fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasrah. Thumma la yunsarun. Dalam surah Al-Anfal, iaitu Allah menyebut orang yang membelanjakan duit dia untuk menyekat jalan Allah. Dan mereka akan berbelanja lagi duit yang banyak untuk mencapai cita-cita mereka dan akhirnya mereka akan rugi dan tidak dibantu oleh Allah. Apa makna dia ni semua saya kena sebut yang ni? Kerana implikasi perkataan laweh, perjuangan Islam, takut kita tak faham bahasa Kelantan kan Mak ya? Laweh perjuangan Islam itu implikasinya kamu sama macam orang kafir yang menyekat jalan Allah. Jadi bagi saya kenyataan ini sangat bahaya. Kenyataan ini satu kenyataan yang menghukum dan melibatkan soal iman. Dia bukan soal biasa politik. Tapi walaupun tujuannya itu politik, tetapi dia itu membawa kepada perkara-perkara yang hal ini istilahnya kita guna takfir. Dia mengkafirkan orang secara siasi, secara politik demi untuk nak menyatakan hak untuk berjuang Islam ni eksklusif untuk dia saja. Inilah kesilapannya, inilah kesalahannya dan ini menggambarkan bagi saya pemikiran yang ada di dalam benak kepala Ketua nombor 1 pentadbiran di Negeri Kelantan iaitu Menteri Besar Negeri Kelantan. Dan saya yakin fahaman itu tidak didokong oleh beliau sendiri, malah keseluruhan daripada jentera dia, termasuk Presiden Parti sendiri, telah berkali-kali menyebut di dalam penulisannya, menyatakan yang kerajaan hari ini tidak Islam, tidak ada akidah, tidak berakhlak. Maka semua itu bagi saya tidak heran kalau ia keluar daripada Yang Muhammad Menteri Besar Kelantan dari PAS. Sebenarnya that is what is in their mind, deep rooted in their mind, dan dia tak boleh nak sembunyikan kata-kata dia itu, melainkan dia keluarkannya pula pada majlis ilmu. Ya, ini bukan ucapan politik tapi ini adalah di dalam majlis ilmu. Maka rumusannya yang ni untuk kita mula perbincangan dan kita mula perbahasan kita ialah kenyataan Menteri Besar Kelantan, sahabat saya Yang Muhammad Menteri Besar Kelantan adalah satu kenyataan yang memecah belahkan umat Islam, yang boleh membawa kepada budaya takfiri dan lebih penting daripada itu, dia menghukum secara membuli pengundi-pengundi dari dua DUN itu dengan menghukum mereka, melabel mereka sebagai hak lawan perjuangan Islam. Jadi
ia bukan sahaja melibatkan soal dia berkata kepada dua orang itu, tapi beribu pengundi yang memberi kepercayaan kepada dua don ini telah dihina begitu rupa, dan sebab itulah saya menyokong tuntutan maaf yang dituntut oleh kedua-dua adun itu bagi pihak rakyat yang mengundi mereka terhadap Menteri Besar, dan saya sokong, tapi saya nak tambah sikit oleh kerana perkara ini telah melebar kepada soal yang memecah belahkan umat Islam, bahkan memburukkan imej Islam daripada seorang yang bertaraf Menteri Besar. Maka saya minta pihak autoriti di berwajib di negeri Kelantan, kerana Islam ini isunya ialah tentang kuasa yang ada di kerajaan negeri, untuk secara partial, tidak ambil apa-apa side politik, menegur kenyataan itu sebagai merugikan, memecah belahkan dan bahaya, menanam bibit-bibit ekstremisme politik, siasi, takfiri yang boleh merosakkan hubungan antara umat Islam. Dan yang akhir, saya juga tuntut sebagai tambahan, pihak berwajib di peringkat federal menggunakan kuasa yang ada untuk menegur, memberikan satu sikap bahawa jikalau ia dibiarkan berleluasa, maka perkara ini akan jadi satu budaya, tidak ada siapa menyanggah, dan dia akan menyebabkan umat Islam semakin berpejah, semakin berberantakan. Dan saya yakin orang yang tak setuju dalam ni, yang tak setuju kenyataan tu, mungkin mereka akan respon secara tidak berilmu, dengan maksud dia akan gunakan perkataan-perkataan yang menyerang Menteri Besar ini, seperti mana Menteri Besar ini dan kelompok dia pula akan mempertahankan. Maka mereka mengeluarkan dalil-dalil dan kemudian berlakulah pemberontakan, berlakulah kecelaruan, maka akhirnya nama baik Islam itu tercemar. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu berbalahan dan nanti kelak kamu akan rugi dan akan hilang kekuatan kamu. Jadi saya tidak menyeru ini atas kepentingan politik semata-mata, tapi melihat ruh dan disiplin Islam yang rahmah, yang Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan mengutuskan di kaum mereka untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi di atas dasar itu saya telah menegur melalui kenyataan saya bahawa kembalilah dia balik kepada ketenangan ilmu, disiplin ilmu, dan pelihara Islam itu lebih besar daripada dia memelihara kepentingan politik dia. Ya. Baik. Datuk, sebelum kita ke soalan kedua tadi, saya nak bagi ni, Ali ni saya tak pasti dia faham tak kita cakap sebenarnya, Cik Ali? Cik Ali? Nak tanya soalan kepada Datuk ke? Where are you from? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. From Syria. From Syria. Ahlan wa sahlan. Okay. سوريا بلادر from سوريا أحتاج إلى صدقة في سبيل الله. صدقة. Nak Datuk? Apa dia nak Datuk? Dia nak sedekah? Dia nak minta sedekah. Oh, okay. صدقة. Okay. This is okay. Macam mana nak beritahu dia? This is we talk about politik here, and also we talk about Islam and want to educate people. Can you just come in later? Come in later, please, Mr. Ali. You come in later. Dia tak faham dah itu. Saya tak boleh cakap Arab. أنت تتصل. عرب مسلم. نعم، لكن نحن الآن في مجال نقاش سياسي، ما لهاش علاقة بالصداقة ولا كلام هذا. وبعدين ممكن بعدما تمت المناقشة أنت تتصل بنا بعد مناقشة، لأنه ليس هذا مجال للطلب ولا تصدق. Mr. Ali, later Mr. Ali. خير إن شاء الله بعدين. إن شاء الله after this. Okay. Saya بعدين ربنا يسهل عمرك والله. Baik, untuk tidak membuang masa. Baik. Copong, silakan Copong. Terima kasih Datuk. Hebat Datuk. Okey, silakan Copong. Copong nak tanya soalan tak?
Ataupun Nur Ah, Syam, silakan. Assalamualaikum dan salam Waalaikumsalam. sejahtera, selamat salam perpaduan, salam madani semua sekali. Datuk, apa khabar Datuk? Lama kita tak bersuara muka. Mungkin Datuk kenal Alhamdulillah. saya. Ni Datuk, saya nak tanya Datuk. Bukankah perkara yang disebut oleh Menteri Besar ni salah satu daripada perkara yang boleh yang terlibat dengan 3R dan salah satu perkara yang boleh mengacam keadaan perpaduan bangsa dan agama kita Datuk. Dan kalau jika kita lihat di sini, benda ni boleh diambil tindakan kan Datuk? Ya, pastinya jadi saya saudara Nur Syam. Pasal apa masalahnya sekarang ni, bila dah melibatkan isu 3R ni, saya cukup susah hati. Pasal benda ni boleh melibatkan perpaduan kaum antara sesama Islam dan perpaduan kaum di antara bangsa-bangsa lain. Ini yang saya paling takut sekali. Jika berlaku perkara yang boleh mendatangkan masalah masalah yang boleh mendatangkan kepada kekacauan ataupun seperti mana yang berlaku macam 13 Mei kahwin, ini yang paling saya takut sekali. Pasal mereka tidak fikirkan perkara-perkara macam tu sehingga senang mereka mengeluarkan hujah ataupun mengeluarkan kata-kata yang begitu boleh merosakkan perpaduan kaum di negara ini. Ini saya nak tanya Datuk. Itu aja. Okay, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa yang Nur Syam sebutkan tadi tu dia lebih parah kerana ini menjadi pecah belah kepada umat Islam. Ya, umat Islam, makna sesama umat Islam pun dia berani melabelkan dengan menyatakan bahawa yang tidak mengundi PAS tapi yang mengundi Pakatan Harapan dan BN sebagai contoh tontonan yang lawa Islam, yang lawa perjuangan Islam. Saya tak ada beza ni. Bila saya sebut lawa Islam pun sama je sebenarnya. Saya dah bagi hujah saya tadi Malah melawai perjuangan Islam tu lagi teruk. Sebab dia menggambarkan kita ini tidak beriman dengan menentang, dan juga kita ni adalah antara yang dua orang itu termasuklah mereka mewakili saya. Saya daripada PHBN. Saya daripada Parti Amanah, khususnya Dr. Hafizah. Dia adalah ahli saya. Saya tahu saya Dr. Hafizah seorang yang Muslim, yang bukan takat Muslim tapi dia bergerak adalah NGO Muslim yang khidmat baktinya Masya Allah sebelum dia jadi wakil rakyat. Dia jadi cita-cita untuk jadi wakil rakyat ialah untuk memperjuangkan Islam, menegur apa saja salah tadbir yang dilihat tidak mengikut Islam. Kenapa anda menyatakan dia tidak lawa perjuangan Islam? Jadi kata ni bahaya. Kalau Nur Syam tadi tanya, yang pecah belah dengan bukan Islam tu satu hal lah. Yang menyatakan bahawa ini orang Cina ni bahaya, mereka ni nak kuasai negara, orang asing bukan Islam ini telah menguasai politik dan ini bahaya, itu satu hal. Yang ni lagi teruk, dia cakap sama-sama umat Islam. Dia cakap sama-sama umat Islam dengan satu perbuatan yang sejak daripada zaman Islam lagi sebelum ini yang telah menyebabkan apa yang dinamakan sebagai wujudnya firaq ataupun kelompok-kelompok yang asasnya adalah mengkafirkan orang lain yang tidak mengikuti kelompok dia sebagai orang yang keluar daripada Islam. Dan kita tahu yang paling besar dalam sejarah ialah kelompok Khawarij yang keras pendirian dia dengan menyatakan bahawa orang-orang yang tidak bersama beliau dan menyokong Saidina Ali sebagainya adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak Islam. Dan ini diheret kepada permasalahan yang lebih besar. Dia masuk bab fiqh pula. Dia masuk bab akidah pula. Sehingga kan soal dosa-dosa kecil baginya adalah satu dosa yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Maka tersebarlah fahaman Khawarij dari sudut fiqh. Jadi sebab itu saya merasakan Syam perlu kita tegur awal supaya perkara itu tidak berlanjutan sehingga umat Islam berpecah di atas takfiri siasi ini, menyebabkan umat Islam hilang kekuatan dan kita diheret dengan monopoli politik siasi yang bukan dia itu secara individu atau kelompok, tapi dia itu sebagai pentadbir sebuah negeri yang diberi kuasa demokrasi. Tetapi kuasa demokrasi yang ada pada dia itu telah menzahirkan hakikat sebenar di dalam benak pemikiran seorang pentadbir Menteri Besar nombor 1 itu, bahawa orang lain yang tidak sokong dia, hak inilah contohnya hak lawa perjuangan
Islam. Lagi bahaya ni. Ini lagi bahaya dan saya setuju. Ia termasuk terangkum masalah ini dalam 3R. Kerana ia melibatkan religion, dia melibatkan agama dan ini perlu dengan segera pihak yang berwajib di peringkat undang-undang segera membuat undang-undang mencegah bahaya 3R ini untuk menjadi satu kawalan kepada berleluasanya budaya takfiri. Dan malangnya saya sedih, baru merah lagi tu, baru angkat sumpah tu. Baru duk merah lagi lah orang kata. Dah zahir dia punya pemikiran, dah menampakkan wajah sebenar. Mungkin Menteri Besar ini tak pandai berlakon kan maknya. Maka telah nampaklah seluruh dunia dan alam semesta. Itulah pemikiran yang ada di dalam seorang Menteri Besar yang mentadbir negeri, yang baru-baru pilihan raya bercakap tentang demokrasi, bercakap tentang memberi pemilihan bersama dengan sistem demokrasi yang menjadi asas kepada sistem politik negara ini. Tiba-tiba bila menang, tak sokong dia. Ni jadi contoh. Hak lawe pejuang Islam. Itu Aisyah. Okey, baik. Terima kasih Syam. Okey, anak Perak silakan. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Barakallahu fiik. Hayakumullah. Sihat. Alhamdulillah adanya. Kenal apa ni? Tak apa nak cam, tak apa clear kan. Eliah. Macam muka yang duk jual nasi kenduri. Tak payah pun tak. Ya ni YB aku ni. Ya. Mantan. InsyaAllah. Pi hari udah 16 akan nobat balik. Amin. Okey. Amin. Ya ni nak tanya, ada ke tajuk ni fokus kepada isu MB Kelantan ke ataupun isu lain sama? Terpulang pada Datuk. Sebab Datuk yang nak menjawab. Tajuk besarnya ialah tajuk keraguan kita, kebimbangan kita kepada kenyataan Menteri Besar yang saya telah jelaskan lah. Tapi saya untuk live TikTok ni open sajalah. Cuma jangan heret pada tajuk yang lebih utama lah. Kalau nak satu dua selit. Jangan terlalu jauh sangat menyimpang lah. Okey, baik. Pertamanya tu, saat kita baru selesai dengan keputusan PRN, kita akur dengan kehendak rakyat. Rakyat telah buat pilihan, kita akur. Dalam masa yang sama, pihak Perikatan Nasional meminta supaya kerajaan pusat tidak menganaktirikan mereka bagi seadilnya bantuan-bantuan yang ditetapkan dalam perlembagaan apa semua. Tapi isu dia di sini, baru Ustaz kata baru berapa hari. Orang kata masih duk merah lagi, dah mula perangai nak membawa isu yang cukup tak sesuai, cukup tak elok, baru sangat. Jadi apa pandangan Datuk macam mana urusan bantuan-bantuan untuk kerajaan di Kelantan tu? Adakah akan terus disalurkan kepada kerajaan negeri ataupun dibentuk JKKP untuk menyalurkan bantuan daripada pusat ke negeri untuk pastikan dana-dana sumbangan dana-dana daripada pusat itu sampai ke akar umbi ataupun ke rakyat. Kalau kita nampak macam ni agak susah hubungan antara pusat dan negeri ni. Nampaknya susah. Nampaknya kalau macam ni keadaan, anak tiri akan berlaku pada dua wakil daripada kita, iaitu Adun Galas dan Kota Lama. Apa komen Ustaz? Ya, memang ada kaitan. Sangat terkait dan juga rakan-rakan, soalan sangat baik Yang itu mungkin kita merujuk kepada struktur politik pentadbiran yang ada dalam negara kita yang kita amalkan federalism. Di mana amalan federalism ini memperuntukkan kuasa-kuasa yang ada pada negeri-negeri tersebut. Dan kuasa-kuasa itu termasuk ialah kebebasan rakyat di dalam negeri itu untuk memilih siapa yang mereka mahu dari pemerintah, dan ini telah diamalkan buat sekian lama. Tanggungjawab negeri itu pula ialah membangunkan negeri itu dengan kuasa yang ada kepadanya, iaitu sumber-sumber alam yang ada di dalam zon negeri itu. Kemudian juga pentadbiran yang melibatkan Islam, di mana kuasa Raja-Raja Melayu di situ.
adalah mutlak dalam menentukan pentadbiran Islam negeri. Kemudian isu-isu yang melibatkan cukai pintu, cukai tanah, isu-isu yang melibatkan dasar-dasar kerajaan tempatan, ya. Semua itu adalah di bawah kuasa kerajaan negeri. Cuma soal tentera, soal soal polis ketenteraman awam, soal-soal kita kata ekonomi yang lebih besar, kutipan cukai-cukai yang lebih besar, pendapatan, itu perlu diberi kepada persekutuan. Jadi seharusnya seharusnya bila rakyat di negeri itu telah buat keputusan, kerajaan federal akan hormat walaupun dia berbeza parti yang memerintah, ya. Kita PHBN di federal dan mereka Perikatan Nasional. Saya lebih suka sebut PAS lah sebab bersatu tak ada pun, ada satu je pun di Kelantan, kan. Kita melihat bahawa seharusnya hubungan itu berdiri di atas hormat menghormati. Kita menghormati dia seharusnya menghormati. Dan saya sebut tadi, bila dia bercakap dalam nada yang menghukum secara bully, saya anggap itu satu bully sebenarnya, pembulian sebenarnya kepada dua pembangkang di negeri Kelantan itu, yang kebetulan dua pembangkang itu sama parti macam di tempat federal, sudah tentu kerajaan persekutuan akan tersinggung apabila mereka telah dibuli. Baru naik saja telah dibuli sebegitu rupa. Tak usah kira lah nak bagi bantuan ke negeri kepada mereka. Saya kira kalau dah kata hak lawan perjuangan Islam, nak bagi bantuan apa dia? Jadi saya mengira bahawa apa yang Leh tanya itu sangat relevan. Saya yakin di peringkat persekutuan secara perundangannya mengambil kira sikap negeri yang saya anggap membuli dua adun pembangkang itu, pasti saya kira akan ada implikasinya dari sudut hubungan. Cuma saya yakin kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita, dia telah memberi jaminan menghormati federalism. Dan kita pun tahu sebelum ini dia telah bagi berapa ratus juta untuk masalah air di negeri Kelantan, dan pada waktu yang sama di negeri-negeri yang tidak ada berlainan dengan federal, mereka juga cuba untuk membawa investor. Mereka juga cuba dari federal membawa pelabur-pelabur. Contohnya di Terengganu, mereka cuba bawa Aramco. Walaupun pada asalnya Aramco ni syarikat Arab Saudi, minyak Arab Saudi nak melabur di Johor, tapi dicadangkan pergi ke Terengganu. Begitu juga di Kedah. Kulim High Tech itu majoriti daripada pelaburan datang daripada usaha yang dibuat oleh kerajaan persekutuan. Jadi saya kira apa yang disebut oleh Menteri Besar Kelantan itu implikasinya sangat besar. Dan saya tidak tahu apakah dia tahu tanggungjawab seorang Menteri Besar ataukah dia naik di situ hanya sebagai satu satu bahan ketawa untuk dilihat bagaimana seorang Menteri Besar yang langsung tidak menghormati federalism. Saya mengharapkan dia kata macam ni. Oleh kerana kita telah habis selesai, maka dua ini saya harap dapat memberikan semak imbang kepada kerajaan negeri. Kalau ada apa-apa yang perlu ditegur, kami mengalu-ngalukan teguran daripada kedua-dua pembangkang ini. Patut kata begitulah. Tiba-tiba dia kata apa lah? Ini hak dua ni jadi contoh nak tengok hak lawan Islam, perjuangan Islam. Jadi kesan daripada itu sangat berat, dan lebih penting kerajaan persekutuan yang mengamalkan Islam sebagai agama resmi persekutuan perlu melihat ianya satu kenyataan bahaya yang datang daripada seorang nombor satu yang mentadbir kerajaan perlu diberi perhatian, dan saya tak tahu apa sikap yang diambil setakat ini. Dan pastinya saya tak boleh nak bercakap bagi pihak kerajaan sebab tidak ada autoriti, tapi saya yakin akan ada implikasinya, dan saya yakin juga Perdana Menteri kita akan bijak menangani isu ini, insya-Allah. Baik. Okey. Baik Datuk, soalan seterusnya daripada Adam Yusof, silakan. Assalamualaikum. Ya, dengar. Dengar. Sorry, suara saya tak berapa jelas sebab sakit tekak. Okey,
berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang ni, saya rasa sangat kecewa lah. Sebab jangkaan saya bila dah selesai PRN ini, kira masing-masing akan fokus lah buat kerja masing-masing. Yang menang tu buat kerja, yang kalah tu pun buat kerja jugalah untuk rakyat. Tapi seperti perbincangan kita pada malam ini, Datuk, saya pun tak jangka juga perkataan itu keluar daripada mulut seorang menteri besar. Sebab kata Datuk tu benda tu merah lagi, panas lagi, belum kan? Tapi dah macam tu caranya kan. Jadi bukan lagak lah kan. Tenggelamlah suara. Pendekatan mana yang kita harus ambil, Datuk? Pendekatan yang macam mana yang kita harus ambil? Ada tak mana-mana sirah Nabi ke apa ke? Sebab kalau kita tengok masa zaman Nabi, ada sahabat cara pendekatan dia agak keras. Mana Nabi tu lembut kan. Sebab saya tengok, minta maaf lah, saya tengok pendekatan PMX ni bagus. Tapi dia orang ni pijak kepala lah, Datuk Seri. So, tolonglah kalau ada mana-mana sirah Nabi ke yang kita boleh take a lesson from the approach. Macam mana nak, how to deal with this. Saya nak panggil apa tak tahulah, dia orang ni orang ke apa ke, Datuk Seri. Silakan, Datuk Seri. Saya rasa kebimbangan saudara Adam itu adalah satu kebimbangan yang wajar, ya. Dan saya selama ini pun sudah pun menegur, bukan kali pertama. Budaya atau pemikiran takfiri siasi, saya namakan takfiri siasi. Takfiri itu satu perkataan yang biasa digunakan, iaitu seseorang atau sekelompok atau kumpulan yang mengkafirkan orang Islam yang lain. Ya. Dan ini berlaku dalam lingkungan siasah ataupun politik kepartian. Sebab itu saya namakan dia takfiri siasi. Ya. Dan lebih malang, takfiri siasi ini menggunakan platform demokrasi. Takfiri siasi ini menggunakan platform demokrasi. Dia menang. Kemudian bila dia menang melalui demokrasi, dia tidak hormat kepada demokrasi dan dia terus ya menunjukkan wajahnya yang sebenar. Wajah apa? Wajah pemikiran takfiri dia. Saya bagi contoh, ya, bukan saja Datuk Nasaruddin Haji Daud, tetapi saya pernah menegur Presiden PAS dalam tulisannya yang menyatakan bahawa kerajaan hari ini tidak Islam, tidak ada akidah. Itulah antara ciri-ciri takfiri yang menganggap orang lain itu tak ada akhlak, orang lain itu tidak Islam, orang lain itu tidak beriman, ya. Perkara tersebut kalau bukan takfiri, kalau saya melalui ilmu saya yang sedikit ni lah, kalau tidak takfiri itu apa tu? Ya? Sedangkan dia bergerak dalam konteks demokrasi. Dia bisa saja mengkritik kerajaan persekutuan, tetapi kritiklah apa dasarnya. Kritiklah apa kekurangan pentadbirannya. Kritiklah apa sahaja yang dianggap mungkin tidak menegakkan keadilan, tidak melakukan keadilan. Ini bukan kritik, ini menghukum. Apa dia? Tidak Islam, tidak ada akidah, tidak beriman, rosak, perasak dan sebagainya. Ya, inilah yang kalau dirujuk kepada sirah Nabi SAW, saudara Adam, ya, kita boleh rujuk kepada pendekatan Nabi yang pada awal lagi telah pun mencantas pemikiran takfiri ini. Mencantas pemikiran yang berpotensi untuk menjadi satu budaya di kalangan umat Islam. Nombor satu, ketika mereka berada dalam tekanan di Mekah lagi, belum ada Madinah, ya. Di Mekah lagi, apabila mereka dah teruk kena tekan, mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya melaknati orang-orang Quraisy. Ya. Dan mereka tahu doa Nabi adalah mustajab. Doa Nabi akan diperkenankan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Enggan untuk menyahut apa yang diminta oleh para sahabat. Seraya Nabi bersabda, "Lam ub'ats la'anan, innama bu'istu rahmatan." Aku tidak dibangkitkan untuk melaknati sesiapa. Bahkan aku dibangkitkan untuk membawa rahmat kepada manusia. Dengan kata lain, takfiri akan ada kaitan dengan sifat melabel, mengutuk, menghina. Jadi kalau Menteri Besar Kelantan yang masih merah lagi tu, ya,
menyatakan yang dua ini lawan perjuangan Islam, contoh untuk lawan perjuangan supaya orang nampak, itulah menghina namanya. Itulah melabel namanya. Jadi itu satu ciri yang memungkinkan apa kita kata lahirnya budaya takfiri. Yang kedua, memaksa orang. Memaksa dengan kata kita dah menang di Mekah, kita dah menang di Madinah, maka lah kita ada power. Lah kita ada kuasa. Maka kita gunalah kuasa ini untuk memaksa mereka masuk Islam. Kita gunalah, ada dua stage. Di Mekah, mereka cuba bawa idea ini kepada Rasulullah, dan di Madinah mereka cuba bawa idea ini kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam kedua-dua stage ini, sama ada di Mekah atau Madinah, Allah telah meletakkan stop, kerana memaksa itu akan membawa kepada budaya menghukum, takfiri, membuli, menghina dan sebagainya. Kalau di Mekah, turunnya ayat dari surah Yunus ketika Allah menurunkan tegur Nabi dia SAW apabila dia berasa macam dah tertekan. Kenapa dia kata tak semua orang masuk Islam? Habis cerita senang semua. Ya? Jadi Allah menegur Nabi SAW dengan menyatakan bahawa kamu tidak boleh. Innaka kamu tidak boleh. Apa tukrihun nas? Apa kau nak memaksa orang ayyakuna muslimin supaya mereka menjadi orang mukmin, orang muslim? Ya, maka nali nafsin an tu'min illa biiznillah. Tidak mungkin seorang itu menerima Islam melainkan dengan izin Allah. Dia cekak di situ awal. Di Madinah sama juga. Ketika mana Nabi dah ada kuasa dan sebagainya, ada orang-orang Arab yang datang kata, kami dulu serah anak kami kepada orang Kristian, lalu mereka pun menjadi Kristian. Lah ni kita dah jadi Islam, boleh tak saya paksa mereka, anak-anak saya ni yang saya serah kepada orang Kristian yang mereka dah jadi Kristian ni untuk masuk Islam? Maka turunlah ayat la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama la wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jelas yang iman dengan kufur tu nampak akhirnya mereka akan menerima dengan dada yang terbuka. Ini semua adalah satu struktur yang sangat kuat dalam Islam bagi menghalang kegiatan ekstremisme, menghalang kegiatan takfirisme. Antaranya juga ialah apabila dalam beribadat pun mereka nak cuba buat semua. Semua mereka nak buat. Mereka nak buat dengan bersungguh-sungguh sampai ke tidak ada lagi hak untuk mereka bagi kepada diri mereka, anak isteri mereka. Maka Nabi menegur mereka. Ya, bahawa aku Nabi, tapi aku puasa, tapi aku buka. Aku Nabi, aku berkahwin, aku beranak pinak. Aku Nabi, aku tidur. Jadi kamu nak buat semua ni, siapa yang ajar kamu? Kemudian Nabi SAW pula mengingatkan kepada umat Islam, la taghlu fi dinikum fa inna ma ahlaka man kana qablakum lighuluhim. Jangan kamu melampau-lampau dalam urusan agama kamu, kerana orang dahulu hancur kerana mereka bersikap melampau. Jadi kan jelas struktur Islam itu rahmah. Kan jelas struktur Islam itu memberikan orang kebebasan. Tetapi pada waktu yang sama, yang Islam, yang sudah Muslim, Nabi SAW suruh pula bagi hak kepada seorang Muslim. Antaranya, jangan kamu mengkafirkan orang Muslim yang lain. Kerana kalau tidak ada apa yang kamu kata itu, maka kembali kafir itu kepada kamu. Itu hadis Nabi SAW. Dan pegangan ahli sunnah wal jamaah, khususnya daripada manhaj Azhari yang menjadi rujukan kepada disiplin ilmu. Begitu juga dengan ulama-ulama kontemporari seperti Qaradawi, bin Bayah dan mereka yang hari ini dianggap sebagai rujukan kepada ulama-ulama yang menjadi orang kata rujukan kepada kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas menyatakan la nukaffiru musliman. Kamu tak boleh mengkafirkan seorang Muslim. Ya? Dan tanggungjawab nak kafirkan itu kena jelas, kena ada benda-benda, dan itu pun diberi peluang, diberi ruang. Yang ini kawan tu baru jadi adun ya. Kawan tu baru jadi hang dah boleh kata ni contoh halawai Islam. Ni apa benda ni? So dia dah letak satu label, dia telah menghukum, dan lebih bahaya hukum itu
Apabila dia menggunakan perkataan lawai perjuangan Islam, dalam Al-Quran yang saya faham, perkataan yasudduna an sabilillah, iaitu menyekat, melawai jalan Allah, ini berat hukum dia. Dan ini hanya ada kepada orang-orang kafir yang menentang dan membenci Islam. Apa kamu mau samakan lawai itu dengan ini atau bagaimana? Jadi inilah yang saya maksudkan, Azlan, Adam, bahaya. Dan saya secara pribadi sudah sekian lama memperjuangkan Akta 3R ini sejak saya jadi wakil rakyat pada tahun 2012 lagi, ya. Tapi tak sampai hajat itu, dan hari ini kerajaan perpaduan seharusnya tidak lagi teragak-agak dengan perkembangan terkini yang berlaku. Kena segera untuk ada undang-undang, dan pada waktu yang sama saya seru kepada semua yang mendengar ini dan akan menyampaikannya. Kamu tidak boleh diam. Kamu tidak boleh biarkan orang begini bercakap sesuka hati atas pentas kuasa, dan bila ditegur, dituntut, apa dia kata? Dia tak buat salah, dia kata. Buat apa saya nak maaf benda yang saya tak buat? Salah, nampak tak? Itulah saya kata, inilah natural pemikiran yang ada kepada kebanyakan pemimpin-pemimpin PAS. Ya, dan inilah yang selama ini mereka monopoli pemikiran politik Islam dengan menggunakan dalil-dalil agama, retorik-retorik agama, tetapi malangnya dia ingat dia cakap tu tak ada siapa tegur kerana dia rasa dia saja yang faham Islam, orang lain tak faham Islam. Hari ini saya menegur, hari ini saya minta umat Islam di Malaysia tak boleh duduk diam. Kerana saya yakin lepas pada ini, Azlan, Adam, saya panggil nama Azlan, saya kata Adam. Lepas pada ini, Adam, orang-orang yang PAS, dia akan mempertahankan, kerak jari saya, tak akan ada pemimpin PAS yang menegur Datuk Nasruddin ni. Tidak ada. Kerana nak tegur apa, itulah yang dia didik selama ini. Itulah yang dia simpan dalam kepala benak pemimpin-pemimpin selama ini. Sanusi ketuk kepala budak pun orang tak tegur, Datuk. Ya, Sanusi kata kepala bapa hang pun tak ada apa, ya. So itu saya maksudkan, Adam, ya. Ini sudah sampai tahap yang kritikal, ya. Dan itulah PAS. Maaf cakap, itulah PAS. Betul ada dalam ni yang dengar ni. Ni, dengar ni, ada dalam ni. Oh, dulu dia PAS. Awak keluar PAS. Awak, saya keluar Islam ke? Awak, saya jadi kafir ke? Awak, pasal apa? Keluar PAS itu keluar agama ke? Inilah kepala otak dia. This is the mind of the PAS. Jadi bayangkan, mereka ni akan pertahankan tau nanti. Sekarang pun dah keluar dah. Dia kata, maksud Menteri Besar tu ialah yang cenderung kepada menentang perjuangan Islam. Mana ada cenderung-cenderung menentang perjuangan Islam ni? Itu pun sama juga kamu telah menghukum. Ini pentas demokrasi. Kamu perlu hormat orang yang memilih pembangkang. Ya, sebagaimana kita perlu hormat di peringkat federal pembangkang yang mendapat suara mereka di parlimen. Jadi perkara-perkara inilah saya maksudkan. Cukup-cukuplah. Saya merayu. Ya, ini bukan Islam yang dibawa kerana Islam itu sifatnya penuh rahmah, tapi pada waktu yang sama apa? Tegas. Tegas dalam kata, jika ia membatasi atau melewati batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat, yang rahmah itu, maka perlu diambil tindakan dan teguran yang keras bagi menyelamatkan bukan sahaja dua orang adun itu, tapi nak menyelamatkan semua umat Islam yang terkesan dengan kata-kata yang dihemburkan oleh Menteri Besar yang baru merah saja angkat sumpah. Mungkin jari yang dia undi itu masih ada hitam lagi. Ya, betul. Terima kasih, Datuk. Tadi Datuk dah sebut berkenaan dengan 3R. Sebenarnya itulah yang saya nak cadangkan, supaya perkasakan 3R tu masukkan berkenaan dengan takfiri, sebab pendekatan yang terbaik pada ketika ini adalah menggunakan undang-undang. Dah tak boleh nak nasihat lagi dah. Dah tak boleh nak bendung lagi dah. Terima kasih, Datuk. Harap usaha-usaha Datuk itu tidak berakhir di situ. Tolonglah kami ini. Sebab kalau kita tengok budak-budak sekolah sekarang ni pun dah lagi teruk dah. Mengkafir budak-budak sekolah ni. So, kami doakan dipermudahkan segala urusan Datuk dan semuanya yang terlibat dalam memperkasakan 3R ni. Terima kasih, Datuk. Masya Allah. Baik, Datuk. Saya ada satu soalan. MB Kelantan yang baru ni, Datuk, dia suka membuat kenyataan yang bercanggah dengan hukum syarak.
iaitu dia menyelewengkan satu bentuk ayat yang seolah mempersendakan Al-Quran. Ada satu ayat Quran tu yang belakangnya berbunyi PAN, dan PAN ni merujuk kepada Parti Amanah Negara yang dipanggil PAN oleh Puak PAS ni, Datuk. Datuk tahulah kan ayat apa tu. Yang sedangkan PAN dalam ayat tersebut bermaksud apa? Semua yang ada di atas muka bumi ini akan rosak, binasa dan hancur belaka. Jadi ini adalah taksiran menyeleweng, bagi saya menyeleweng ayat taksiran Al-Quran lah dengan mentafsirkan perkataan yang tidak baik untuk orang lain. Mentang-mentang kita ni tak duduk sekali dengan dia, dia duduk bagi ialah ayat yang memusnahkan dan bagaimana. Okey, pandangan Datuk lah saya nak tanya pula. Sebenarnya ayat itu bukan PAN, tetapi dengan FA. Bukan dengan PA, tetapi dengan FA. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhuhu dzul jalali wal ikram. Yang tu pun dia tak betul. Sebab dia tak kata kullu man 'alaiha pan. Bukan pan, bukan dengan PA, tetapi dengan FA. Kullu man 'alaiha fan. Pan, bukan pan. Itu pun dah tak betul lah. Takkanlah kalau nak kutuk orang pun kena baca lah. Betul. Ya, wa yabqa wajhu dzul jalal wal ikram. Maksudnya setiap sesuatu yang ada ni akan fan, maknanya hancur. Ya. Maka yang kekal ialah wa yabqa wajhuhu wajh Allah dzul jalali wal ikram. Tapi bahasa Arabnya bukan pan, tetapi kullu man 'alaiha fan dengan pak, bukan dengan pa. Jadi bila dia kata lagu tu, saya tak nak apa, pasal cakap pun tak betul, nak layan saya. Baca pun tak betul. Lagi teruk yang ni guna ayat Quran dah awal tak awal ni. Doktor, Datuk. Okey, baik, soalan seterusnya. Daripada Red Cat tunggu lama dah. Kecopong dah siap dah nak tanya soalan. Okey, Assalamualaikum. Siapa ni? Copong. Sila Copong dulu. Okay, terima kasih host Ani, dan terima kasih hari ini kita dapat bermuzakarah sikitlah dengan Dr. Mujahid selaku mantan ahli parlimen Parit Buntar yang dihormatilah. Okey, Datuk, saya soalan saya very simple lah. Dia sebenarnya asalnya bila dia menyebut perkataan tersebut, dalam pemikiran tu menolak selain daripada PAS sebagai pejuang Islam lah, ataupun gerakan Islam. Jadi siapa sahaja yang menentang PAS tu bermaksud menentang Islam lah. Jadi very simple dia punya formula dia. Jadi bila terbawa-bawa benda tu, jadi apa yang gerakan PAS bawa ni merebak adalah satu fahaman yang benar bagi penyokong-penyokong PAS lah, contohnya kan. Jadi apakah ada wacana baru yang saya boleh cadangkan, sebab sekarang PAS dah ada 4 negeri, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Jadi pengaruh PAS sekarang ni dah masuk ke Penang contohnya, di Selangor kan. Jadi apakah ini satu yang kita anggap satu bukanlah bencana, satu yang rasa boleh merebakkan fahaman yang agak ke ekstrim. Jadi pandangan saya, boleh kita buat wacana, kita jemput semua wakil-wakil pimpin parti ni dengan adanya NGO ataupun badan contohnya seperti Sinar Harian, dan yang boleh buat wacana secara ilmiah lah, supaya semua boleh mendengar hujah-hujah masing-masing daripada pihak PAS sendiri ataupun daripada pihak Parti Amanah sendiri, sebab Amanah pun lahir daripada serpihan PAS kan. Jadi saya rasa pandangan ni perlu ke arah keilmuan, ilmiah. Jadi ruang tu saya minta supaya doktor bagi ruang lah kepada dua-dua pihak, boleh kita adakan berbentuk forum ataupun berbentuk perbincangan ilmiah lah, yang supaya terbuka untuk semua orang dengar hujah-hujah masing-masing. Itu saja doktor. Baik. Terima kasih. Saya nak sebut Copong lagi, takut kita nak menghina ataupun merujuk pada siapa ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Pertama, saya boleh tak saya kongsi sikit pengalaman saya sebagai Menteri Agama, ya, yang diorang kata Menteri semua agama ni. Ya. Di dalam ni banyak ni, Mujahal,
mujahat inilah pengikut-pengikut dia. Kita tak payah cerita panjang, inilah pengikut-pengikut dia. Jadi kita jangan heran sebab itulah yang diajar oleh pemimpin-pemimpin mereka ya. Mereka tidak beradab, menghukum orang, menghina Okey. Apa yang saya nak masukkan, kalau boleh saya kongsi sedikit pengalaman lah ya. Ketika saya jadi menteri, salah satu yang saya letak prioriti, keutamaan daripada semua keutamaan ialah saya telah pun memperakui bahawa kedudukan saya sebagai menteri, saya terpaksa berhadapan dengan realiti takfiri ini, ekstremisme, radikalisme dan juga apa kita kata ekstrim politik ini. Saya tahu itu. Bukan sekarang kita bercakap, dulu pun sudah ada. Ya. Maka saya ketika itu bagi menjawab macam dicadangkan tadi oleh rakan kita, macam mana kita nak mewacanakannya dalam konteks kerangka pemerintahan, ya, ialah pemerintah ni dia tak boleh bersikap politik dalam konteks ia membawa kepartian dia, tak boleh. Tapi dia kena bersikap menghormati dasar yang ada proses untuk kita buat dasar itu supaya dasar itu boleh dijadikan sebagai satu platform untuk mengatasi masalah-masalah yang ada khususnya dalam bidang saya iaitu pentadbiran Islam. Itulah yang kita perkenalkan dasar negara rahmah. Kita dah fikirlah 5 tahun sudah ada benda ni. Bukan hari ni. Dasar negara rahmah berpandukan kepada roh dan semangat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 106. Ayat itu memberikan semangat kepada kita untuk meletakkan dasar-dasar rahmah. Yang mana dasar rahmah itu juga dijadikan platform untuk berdepan dengan kelompok-kelompok yang radikal sebelah kiri Islamnya dan juga yang radikal sebelah kanan yang nak mencairkan pula nama-nama Islam ini. Sampai tak mau ada Islam dalam apa semuanya, dia mencairkan. Yang ni pula dia meradikalkan. Maka untuk menjadi pemerintah, kita perlu berdiri di tengah. Kita perlu mempunyai sikap yang mu'tadil. Sikap yang boleh menghimpunkan semua orang. Maka tidak adalah satu dasar yang paling berkesan melainkan dasar rahmatan lil alamin. Okey. Adakah dia sekadar cakap? Tidak. Kita dah bawa masuk ke majlis raja-raja. Kita dah semua jumpa paduka-paduka tuanku. Saya membentangkannya di dalam mesyuarat Pre-Council Majlis Raja-Raja pada tahun 2019. Saya telah menerangkan dasar ini adalah untuk memelihara paduka tuanku semua untuk jelas membawa simbol Islam yang paduka-paduka tuanku ini adalah ketua-ketua agama di negeri masing-masing dan di peringkat persekutuan. Dan alhamdulillah mereka menerimanya dengan respon yang baik dan mereka meluluskannya di dalam majlis raja-raja pada 2019. Kemudian untuk menjadi dasar, kabinet bersetuju. Maka kabinet telah menjadikan ini sebagai dasar pentadbiran Islam dan diperuntukkan 10 juta bagi kita menurunkan pahaman ini supaya kita dapat selesai isu-isu yang hari ini berbangkit. Ekstremisme politik, takfiri siasi, radikalisme maupun soal liberal yang tak mau Islam langsung. Semua itu kita jadikan sebagai panduan untuk kita berdepan dengan isu-isu yang ada depan kita. Yang kedua, ada pentadbiran Islam punya platform-platform yang berhubung dengan negeri ini. Saudara yang bertanya sebenarnya, kita ada satu majlis yang melibatkan semua majlis-majlis agama negeri. Dia ada platform 2 bulan sekali ke 3 bulan sekali dia akan berhimpun di Putrajaya. Di mana dalam perhimpunan itu, dasar pentadbiran persekutuan dikongsi bersama dengan negeri-negeri dan di situlah ditegur apa-apa perkara yang kita anggap boleh menjejaskan nama baik Islam sebagai agama persekutuan dan ada negeri-negeri yang jemput kita untuk hadir memberikan penjelasan kepada mereka apa dasar rahmah yang dibawa oleh persekutuan dan saya telah turun beberapa negeri termasuklah hubungan federal dengan negeri ini. Saudara yang bertanya adalah pihak federal meletakkan peruntukan untuk kafar, guru-guru kafar, gaji elang guru-guru kafar, allowance imam-imam
dan juga allowance penyelaras masjid yang datang daripada federal, bajet federal. Itu pun satu platform di mana saya turun ke negeri-negeri tanpa mengira dia ni negeri PAS. Kelantan pun saya turun waktu itu. Di mana saya bertemu dengan pentadbiran negeri Kelantan, memperuntukkan dan memberi kepada mereka peruntukan-peruntukan. Di situ juga boleh jadi platform yang baik secara ilmiah dan secara profesional untuk kita bincang, menegur apa-apa yang boleh kita anggap sebagai menjejaskan nama baik imej Islam. Itu satu hal dari sudut kerangka pemerintahan yang telah pun saya buat, yang telah pun saya laksanakan. Tapi semua orang tahu langkah Sheraton 2020 pada Februari telah menghancurkan segala cita-cita baik, dan ini kita mewarisi permasalahan itu sampai kepada kita bercakap ini. Yang kedua, saya amat bersetuju sama sekali sebagai sebuah negara dan sebagai seorang Muslim yang suka kepada orang kata ilmu, maka sangat baik jikalau diadakan wacana-wacana ilmu bagi membincangkan benda-benda besar ini, ya, yang ia bukannya soal Menteri Besar Kelantan, tetapi bagaimana budaya itu telah menyerap masuk kepada pemikiran generasi muda hari ini yang dengan dipaham